Halaman subur, taman kemesraan, mercup tumbuh pohon kasih sayang, merimbun berbunga dan meredupkan biru langit dan hijau rumpun kehidupan. Harumnya gelombang persaudaraan mekar di titis tambun keharmonian. Itulah kelangsungan denyut perjuangan sejati dan bersemi dalam ranum perpaduan. Atas satu kalimat La ilaha illallah, kita berjuang menyampaikan risalah Muhammadun Rasulullah. Kita bersatu atas satu kalimat La ilaha illallah, kita berjuang menyampaikan risalah Muhammadun Rasulullah.
فاستقم فلنستقم كما أمرت وعلى الصراط المستقيم استقامة استقامة terus istiqamah ikhlas benar teguh lurus bagai diperintah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Selagi Al-Quran dan As-Sunnah menjadi pedoman dan rujukan, kita akan terus beristiqamah sehingga di kurnia kemenangan. Menggenggam bara di akhir zaman perlukan himmah dan pengorbanan. Walau dihina dan dikhianati, tekad dan langkah takkan berhenti. Fastaqim, fastaqim, falnastaqim kama umirta wa 'ala siratil mustaqim. Istiqamah, istiqamah, terus istiqamah ikhlas benar teguh lurus bagai diperintah. Kita berjuang di atas jalan yang benar, tinggi julang. Hadis suci Allahu Akbar. Kita bersatu atas satu kalimah La ilaha illallah kita berjuang menyampaikan risalah. Muhammadun Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul amantu billah thumma istaqim. Selagi Al-Quran dan As-Sunnah menjadi pedoman dan rujukan, Kita akan terus beristiqamah sehingga di kurnia kemenangan. Menggenggam bara di akhir zaman perlukan himmah dan pengorbanan. Walau dihina dan dikhianati, tekad dan langkah takkan berhenti. Fastaqim, fastaqim, falnastaqim kama umirta wa 'ala siratil mustaqim. Istiqamah, istiqamah, terus istiqamah ikhlas benar teguh lurus bagai diperintah. Fastaqim, fastaqim, falnastaqim kama umirta wa 'ala siratil mustaqim. Istiqamah, istiqamah, terus istiqamah ikhlas benar teguh lurus bagai diperintah. فاستقم فاستقم فلنستقم كما أمرنا وعلى الصراط المستقيم. Istiqamah, istiqamah, terus istiqamah ikhlas benar teguh lurus bagai diperintah. Fastaqim. Di halaman subur taman kemesraan, mercup tumbuh pohon kasih sayang, merimbun berbunga dan meredupkan biru langit dan hijau rumpun kehidupan. Harumnya gelombang persaudaraan mekar di titis tambun keharmonian. Itulah kelangsungan denyut perjuangan sejati dan bersemi dalam ranum perpaduan.
Di halaman subur taman kemesraan, mercup tumbuh pohon kasih sayang, merimbun berbunga dan meredupkan biru langit dan hijau rumpun kehidupan. Harumnya gelombang persaudaraan mekar di titis tambun keharmonian. Itulah kelangsungan denyut perjuangan sejati dan bersemi dalam ranum perpaduan. Kiri kanan iri dan egawan, dedalu ego menumpang di dahan. Ittihad itu pengorbanan, didomba dendaman, jemari keikhlasan. Dalam ranum sedangkan Rasul dan Al-Quran pencerahan. Ittihad itu pengorbanan, didomba dendaman, jemari keikhlasan, buah perpaduan mengukir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selawat dan salam kepada junjungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, penghulu segala nabi dan rasul, serta bersyukur kita ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita berkumpul pada malam yang cukup indah, malam hujung tahun, malam Jumaat pula tu. Jadi pada malam ini kita bersiaran secara langsung menerusi Kota Raja TV dan bersama dengan saya Fadlullah Al-Amin yang bertindak sebagai moderator anda. Pada malam ini kita akan bincangkan satu topik yang cukup signifikan, satu topik yang cukup padu dan penuh berilmiah akan dikupaskan pada malam ini insya-Allah. Jadi sebelum itu saya pohon kerjasama kepada semua penonton yang menonton secara live menerusi Kota Raja TV, menerusi platform Facebook untuk sama-sama klik butang share dan like. Jangan lupa tekan butang like sekali. Dan kalau boleh kita amat menggalakkan kepada seluruh penonton-penonton yang sedang menonton secara live pada malam ini untuk sama-sama komen atas kerangka ilmu dan adab, sama-sama untuk menyuarakan soalan boleh juga, dan insyaAllah kita akan baca. Kita akan cuba untuk baca satu persatu soalan dan akan cuba dijawab oleh panel yang kita jemput pada malam ini insyaAllah. Sekali lagi saya menyeru kepada semua penonton yang sedang menonton sama-sama pakat share, tekan butang share dan jangan lupa tekan butang like, kan? Dan teruskan
komen-komen yang murni, komen-komen yang baik atas kerangka ilmu dan adab serta akhlak. Sama-sama kita sampaikan link dan share ini supaya capaian pada malam ini dapat kita sebar luaskan. Sembang santai janji sampai menerusi Kota Raja TV, insya-Allah tuan-tuan dan puan semua. Pada malam ini kita akan tampilkan panel ataupun tokoh yang cukup terkenal dan tokoh masyarakat yang dikenali ramai, bagi sama-sama mengupas topik yang akan dibincangkan pada malam yang penuh berbahagia ini. Sambil-sambil itu juga, saya juga ingin membuka ataupun kita nak tengok setakat ini berapa ramai viewer yang menonton secara live. Jadi kita nak tengok. Alhamdulillah setakat ini mendapat liputan yang agak memberangsangkan. Dan kita harapkan ramai lagi penonton-penonton dapat bersama-sama dengan kita, insya-Allah. Bersama-sama dengan kita, insya-Allah, pada malam ini, bagi sama-sama kita mengupas topik yang cukup berilmiah dan bermanfaat, iaitu penyatuan Melayu Islam, ancam pembinaan negara dan perpaduan nasional. Suatu persoalan yang akan dirungkaikan. Jadi saya pohon kepada semua penonton untuk sama-sama kita sebarkan link, insya-Allah. Sebarkan link, kita ajak rakan-rakan yang lain bagi sama-sama kita menonton sembang santai janji sampai menerusi Kota Raja TV pada malam ini, insya-Allah. Bagi sama-sama juga kita mengisi ruangan kosong sempena menyambut tahun baru pada keesokan harinya, dan hari ini adalah hari yang terakhir kita berada di tahun 2020. Jadi banyak suka dan duka, tawa dan ria, dan sejarah yang telah kita sama-sama cipta sepanjang tahun 2020, dan kita harapkan untuk tahun 2021 lebih banyak lagi memori yang akan tercipta bersama, kejayaan demi kejayaan yang dapat kita lakar bersama, insya-Allah. Dan insya-Allah sebentar saja lagi, dalam beberapa minit sahaja lagi, kita akan ke udara bersama dengan panel-panel jemputan yang akan bersama dengan saya, dan saya Fadlullah Al-Amin yang akan bertindak sebagai moderator anda. Dan insya-Allah dalam beberapa minit sahaja lagi, stay tune. Kita akan mulakan bual bicara santai kita pada malam ini, insya-Allah. Di halaman subuh, taman kemesraan, mercup tumbuh pohon kasih sayang, merimbun berbunga dan meredupkan biru langit dan hijau rumpun kehidupan. Harumnya gelombang persaudaraan mekar di titis tambun keharmonian. Itulah kelangsungan denyut perjuangan sejati dan bersemi dalam ranum perpaduan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Selawat dan salam kepada junjungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, penghulu segala nabi dan rasul. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat kita berkumpul bagi sama-sama secara live menerusi Kota Raja TV dalam Sembang Santai Janji Sampai. Pada hari yang penuh bertuah ini, seluruh penonton semua, pada hari yang cukup berbahagia, hari ini ialah hari yang terakhir Allah. bagi tahun 2020 dan malam ini juga merupakan malam yang cukup indah, iaitu malam Jumaat, kan? Dan topik yang akan kita bincangkan secara santai pada malam ini diberi topik iaitu penyatuan Islam dan Melayu ataupun penyatuan Melayu, Islam, ancam pembinaan negara dan perpaduan nasional. Itulah persoalan yang akan kita rungkaikan pada malam ini, insya-Allah. Persoalan demi persoalan, salah faham, tanggapan negatif oleh rakyat ataupun masyarakat setempat, insya-Allah kita akan kupas dan kita akan bincangkan pada malam ini menerusi Sembang Santai Janji Sampai. Baiklah tuan-tuan, sidang penonton yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini anda sedang menonton secara live di Facebook khususnya, dan sebelum kita memulakan topik perbincangan Sembang Santai Janji Sampai kita pada malam ini, saya pohon kerjasama daripada seluruh penonton-penonton yang sedang menonton secara live menerusi Kota Raja TV untuk sama-sama klik butang like dulu. Mula-mula kena klik butang like, ada dekat situ. Tuan-tuan boleh tengok ada butang like. Press the like button first. Macam tu. Dan kemudian jangan lupa untuk tekan butang share. Mudah-mudahan kita dapat menyebar luaskan serta capaian Sembang Santai kita pada malam ini, insya-Allah, dan digalakkan juga kepada seluruh penonton yang sedang menonton secara live pada malam ini, insya-Allah, untuk sama-sama berikan komentar-komentar ataupun mungkin boleh bertanyakan soalan kepada kita punya panelis pada malam ini atas kerangka ilmu, adab dan akhlak, insya-Allah. Sama-sama untuk menyampaikan pandangan ataupun boleh juga bertanyakan soalan berkenaan dengan topik yang akan kita bincangkan pada malam yang penuh berbahagia ni. Baiklah tuan-tuan dan puan semua, oleh itu bersama dengan kita pada malam ni di studio Kota Raja TV Kami. yang akan mengupas topik yang akan dibincangkan di sebelah kiri saya, tuan-tuan dan puan semua serta penonton yang sedang menonton, ialah Datuk Ustaz Muhammad Zawawi Yusof, seorang tokoh masyarakat, seorang tokoh dakwah yang akan bertindak sebagai panel pada malam yang penuh berbahagia ini. Kita tampilkan. Selamat datang, Datuk. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan, Datuk, ya. Okay, apa khabar, Datuk? Allah, baik khabar. Alhamdulillah, Datuk. Seronok rasanya, ya. Tengok Datuk dari dulu sehingga sekarang nampak maintain saja, muda saja, Datuk. Ada rahsia ke, Datuk? Dia bukan muda. Ya. Dia bila makin tua, Okey. dia makin bertahan. Makin bertahan. Kalau muda dia nampak perkembangan tu. Bila tua dia bertahan je. Dia steady maintain, Steady maintain. Bukan muda, dia tua bertahan. Tapi ala kulli hal, alhamdulillah Datuk dapat meluangkan masa bersama dengan kita pada malam ini. Baiklah, untuk makluman kepada seluruh penonton yang sedang menonton secara live di Facebook, sepatutnya pada malam ini kita akan tampilkan dua orang panel yang akan bersama dengan kita. Yang pertama ialah Al-Fadil Datuk Ustaz Muhammad Zawawi Yusof, dan seorang lagi ialah Al-Fadil Tuan Haji Muhammad Diah bin Baharun. Tapi ingin duka cita kita maklumkan kepada seluruh penonton yang sedang menonton secara live, Tuan Haji Muhammad Diah bin Baharun buat masa sekarang ini saya difahamkan tidak dapat bersama dengan kita kerana saya dimaklumkan oleh kru Kota Raja TV ada kes kematian berkaitan dengan ibu mertua Tuan Haji Muhammad Diah. Jadi kita doakan, mewakili kru Kota Raja TV, kita mengucapkan salam takziah kepada Al-Fadil Tuan Haji Muhammad Diah, dan kita doakan semoga dipermudahkan segala urusan beliau serta kaum keluarganya kehendaknya. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Ustaz, tanpa melengahkan masa, konsep malam ini santai, janji sampai. Jangan lupa untuk sama-sama komen. Sambil-sambil tu juga kita boleh tengok, okey, alhamdulillah ramai
Ustaz yang sedang menonton pada malam ini Ustaz, Ya. kan sambil-sambil kita menyambut tahun baru, alhamdulillah kita tengok kita bincangkan juga topik yang cukup ilmiah untuk kita kupas pada malam ni Ustaz. Baiklah Ustaz, bagi Ya. memulakan perbincangan ataupun wacana sembang santai pada malam ini, suka untuk saya memetik firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ali Imran ayat yang ke-103. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Yang bermaksud dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali Allah. Dan jangan sekali-kali kamu bercerai-berai. Baiklah Ustaz, berkenaan dengan topik yang akan kita bincang ini pada malam ini, Ya. iaitu topik penyatuan Melayu Islam. Ya. Ancam pembinaan negara dan perpaduan nasional, tanda soal di situ. Jadi bagi memulakan kupasan ataupun mukadimah daripada Ustaz, daripada Datuk, maafkan saya. Ustaz. Saya lebih selesa untuk panggil Datuk. Ustaz. Jadi mungkin Datuk boleh kupaskan secara ringkas kepada penonton yang sedang menonton bagi mukadimah pada malam ini. Apakah yang dimaksudkan dengan penyatuan ummah dari perspektif Islam yang sebenar, Ya. dan mungkin Datuk boleh kaitkan sedikit sirah nabawiyah berkenaan dengan penyatuan ummah ni Ustaz. Okey. Silakan Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Saudara tuan pengurusi majlis, nampak santai hari ni, betul? Alhamdulillah. Terima kasih Datuk. Saya, kau kata maintain saya suara daripada dulu lagi. Dia- Suara saya macam ni. Okey, yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala sebab kita dalam majlis yang kita panggil sebagai taman syurga. Alhamdulillah. Nampak simple, santai, tuan-tuan duduk kat rumah pun nampak gitu-gitu, tapi ini taman syurga. Jadi taman syurga ni kena banyak duduk kat taman, nanti dapat masuk dalam syurga. Syurga insya-Allah, amin. Taman yang sebenarnya. Okey, yang pertama. Yang kedua, malam ni kita nak sambut tahun baru. Tapi Islam menyebut sebenarnya yang baru ni bukan setahun sekali. Tiap-tiap hari. Tiap-tiap tahun hari baru. Datuk. Maksudnya kita sebenarnya tahun tu dipanggil majmu'atun minal ayyam. Himpunan hari-hari. Jadi besok tahun baru sebenarnya satu hari je. Jadi kita kena setiap saja kata Hasan Al-Basri, tiap naik matahari saja, hari itu bercakap. Hari itu cakap, ana khalqu jadid. Masya-Allah. Aku ciptaan Allah yang baru. Wa ana la'ati, aku tak akan datang lagi, aku mari sekali je. Dan aku datang kali kedua di hari akhirat kelak. Menjadi saksi. Dan yang paling penting, tahun baru ke, birthday ke apa ke, kita kena ingat perkataan ni. Khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang paling baik sekali lah orang yang panjang umur dan baik amalannya. Jadi kalau panjang umur, perangai tak elok, panjang umur nak bergaduh je, baik tak payah panjang umur. Menyusahkan orang. Okey, berkenaan cerita bersatu ni tuan-tuan. First kena ingat, bila cerita bersatu ummah ni, perpaduan ni, yang tuan pengurusi baca wa'tasimu bihablillah tu, Allah cerita bersatu ni bukan cerita bikinan manusia. Bukan cerita bangsa. Cerita ni bukan cerita manusia. Cerita Allah. Cerita langit. Jadi suruhan ni supaya bersatu datang daripada langit. Satu. Bila Allah suruh bersatu daripada Allah, bermakna dia sudah sama dengan fitrah. Kita ada dua tahu. Satu syariatullah, yang kedua sunnatullah. Jadi syariatullah, syariat Allah, Allah suruh bersatu. Bila Allah suruh bersatu pula, maknanya itu adalah sunnah manusia yang Allah bagi. Semua suka bersatu. Orang berdua nak kahwin jadi satu. Kemudian manusia akan seronok bila orang datang duduk bersama dengan dia. Lagi ramai, lagi suka. Tengok manusia kan suka berkumpul-kumpul. Itu fitrah. Jadi cerita bersatu ni, Allah sebut wa'tasimu bihablillah. Kita kena berpegang dengan tali Allah. Rupanya Allah ada tali. Jadi ayat tu nak bersatu. Tali Allah yang pertama namanya taqwa. Tali Allah makna taqwa. Mana siapa nak bersatu, dia kena mula dengan pegang tali namanya taqwa. Dalam taqwa tu ada segala-galanya.
ada hidayah, ada ibadah dan sebagainya. Jadi kenapa Allah suruh bersatu? Sebab kita ni ada tugas. Apa tugas besar kita? Tugas yang pertama kita, maknanya syarat nak bersatu, wa'tasu bihablillah. Kemudian Allah kata jangan berpecah. Allah suruh bersatu tu, yang pertama pegang tali Allah. Jadi kalau kita pegang tali Allah, tali yang paling kuat. Jadi kalau semua umat pegang tali Allah, orang Melayu, Cina, India, Jawa, bukan Jawa kan? Orang Jawa hebat. Jadi yang pegang semua, kalau semua pegang tali Allah, saya pegang tali sebab tali orang kita tali. Tali Allah tu pegang tangan tak kuat. Dia pegang dengan hati. Jadi takwa tu kita dengan Allah. Jadi syarat kenapa kita kena bersatu? Yang pertama dalam hablullah tu, pertama syarat dia kita kena jadi hamba Allah. Masya-Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kalau tak ada konsep hamba Allah, orang tu tak akan pegang tali dia. Yang kedua, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Di sebalik hablullah tu, Allah nak suruh kita ada tugas kita khalifah Allah. Khalifah Allah bukan seorang-seorang. Sebab tu hari ni kalau saya bagi satu tuan-tuan yang dengar, kalau kita bagi satu pensel, lepas tu kertas, tuan pengurusi, cuba tuan pengurusi lukis gambar khalifah Allah siapa dia. Kalau orang kita suruh lukis gambar khalifah Allah, dia akan mula-mula dia lukis muka mesti berjanggut, mesti ada serban, mesti naik kuda, mesti pegang pedang. Itu gambar Arab Badui. Khalifah ni bukan pakaian. Khalifah ialah satu jawatan, ada tanggungjawab. Jadi pertama sekali pegang tali Allah. Kemudian lepas pegang tali Allah, Allah sebut wala tafarraqu, jangan bercerai. Jangan bercerai itu maknanya bila kamu pegang tu, pertama jangan. Yang kedua memang kamu tak patut bercerai. Yang ketiga, jangan tu selagi awak berpegang tali Allah, kamu tak akan berpecah. Satu, wala tafarraqu jami'an tu seluruh orang. Orang Islam ke, orang bukan Islam ke, sebab apa? Kita punya kesatuan yang pertama, kesatuan umat. Manusia pun kena bersatu juga. Orang muda kena bersatu, suami isteri kena bersatu, keluarga kena bersatu, ahli parti kena bersatu, pengundi kena bersatu. Jadi bila bersatu, barulah wala tafarraqu, jangan kamu berpecah belah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, projek pertama Nabi ke Madinah ialah Nabi Muhammad menyatukan dulu. Jadi sebenarnya Rasulullah ni kita disatukan dengan satu mekanisme dah ada tau. Yang pertama kita punya syahadah. Kita satu dengan syahadah. Jadi Nabi Muhammad sebenarnya Nabi menyatukan umat bukan di Madinah, daripada Mekah lagi. Kat mana Nabi satukan di bawah perkataan wa'tasimu tu. Jangan pegang tali Allah. Jadi pegang tali Allah, semua mengucap syahadah tali Allah. Kemudian semua percaya pada hari akhirat, itu tali Allah. Semua ingat dosa pahala, itu tali Allah. Semua ingat neraka dan syurga. Jadi bila ada perkara di hati, ingat akhirat, kemudian Tuhan yang satu, Nabi yang satu, turun solat pula tu, kiblat yang satu, dan bila berpindah saja ke Madinah, yang pertama sekali ada Arab, ada Ansar, ada Muhajirin, ada Aus, ada Khazraj, datang daripada pelbagai latar belakang, akhirnya disatukan dengan dua. Islam disatukan dua. Satu silaturahim, keluarga adik-beradik, dan yang keduanya ukhuwah al-Islamiyah. Jadi sebab tu Nabi pergi ke Madinah sebelum bina negara, sebelum bina pasukan tentera, sebelum berperang, sebelum apa-apa, Nabi satukan at-ta'akhi, projek pertama. Pentingnya, dan projek itu berpusat dengan salat, berpusat dengan Madinah, dan semua diikat oleh al-iman. Al-iman, masya-Allah. Allahu akbar. Wallahu alam. Begitulah tadi tuan-tuan dan puan semua berkenaan dengan soalan yang pertama, bahawa sesungguhnya penyatuan ummah ini telah bermula sejak zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang telah diterangkan oleh Datuk sebentar tadi. Jadi Datuk, saya suka untuk kita kaitkan perbincangan kita dalam konteks Malaysia. Allah. Kita pandang dalam konteks Malaysia. Suka untuk saya kongsikan bersama dengan penonton. Tapi sebelum itu, maafkan saya, alhamdulillah,
liputan ataupun kita punya siaran pada malam ini, Datuk, Allahu serta Akbar. penonton yang sedang menonton. Alhamdulillah, share di Facebook sekarang ini ialah sebanyak 108. Alhamdulillah. Dan yang menonton secara live, Alhamdulillah, Ustaz, 50 lebih tambah kurang, dan kita harapkan bertambah dan terus bertambah. Dan yang bertambah tu juga kita mengharapkan untuk terus stay tune bersama dengan kita sehingga ke akhirnya, insya-Allah. InsyaAllah. Baiklah Ustaz. Datuk, kita teruskan. Suka untuk saya kongsikan kepada penonton yang sedang menonton berkenaan dengan negara Malaysia. Allahu Akbar. Malaysia ini, tuan-tuan dan puan-puan sedang penonton serta Datuk, adalah sebuah negara yang cukup unik. Ya, Terdirinya daripada pelbagai komposisi kaum dan agama. ya, Kita sedia maklum bahawa kaum yang utama di dalam negara Malaysia ini di majoritinya adalah terdiri daripada Melayu, kemudian diikuti oleh Cina dan juga India. ya. Dan data ini saya dapatkan daripada statistik Jabatan Perangkaan Malaysia. Jumlah penduduk pada tahun 2020 ni, Datuk, mencecah hampir seramai 33 juta orang. Masya Allah, cukup ramai. Alhamdulillah. Dan jika dipecahkan pula mengikut komposisi kaum, of course Melayu adalah kaum majoriti, iaitu sebanyak 69%. Allahu Akbar. Kemudian diikuti dengan Cina sebanyak 26%. Kemudian diikuti pula dengan kaum India sebanyak 7%. Dan itu ialah taburan mengikut kaum. Kita pergi pula taburan mengikut agama. Jadi kalau tadi dari segi kaum ialah Melayu sebagai kaum majoriti di Malaysia, Ya, dan kita pergi pula kepada taburan mengikut agama, sama juga. Islam ialah agama yang majoriti di ya. Malaysia. Masya Allah. Sebanyak peratusan statistik yang dikeluarkan ialah sebanyak 60%, kemudian diikuti dengan Buddha sebanyak 19%, kemudian diikuti oleh Kristian dan juga Hindu. Ya, Persen yang lagi kurang berbanding dengan yang sebelumnya. Jadi untuk soalan yang kedua ni, Ustaz, ya. mungkin Datuk boleh terangkan kepada kita dan juga penonton yang sedang menonton, dalam konteks bernegara ini, di Malaysia terutamanya, kita mempunyai kepelbagaian kaum dan Ya. agama, dan bagaimanakah ataupun apakah kepentingan penyatuan ummah dalam konteks kita bernegara di Malaysia khususnya, Datuk? Cantik. Terima kasih banyak. Okey, yang pertama sekali kita nampak daripada data tadi tu, kita majoriti. Majoriti. Betul. Okey, yang keduanya bila sebut kesatuan ummah, kalau ikut dalam apa nama tu Al-Quran menyebut, satu, inna hadhi ummatukum ummatan wahidah. Ini umat yang satu, dan umat yang satu ni maknanya kita dah ada ciri-ciri yang satu, yang saya sebut tadi. Allah yang satu, ibadat satu, kiblat satu, dan kemudiannya kita punya syahadah yang satu, semua satu. Jadi apa maksudnya? Kita sudah ada kesamaan. Kesamaan yang jitu, yang kesemua kesamaan itu dalam, cerita dalam. Yang kedua, bila sebut umat ni makna ramai lah. Ramai. Sebut umat kan. Tapi umat yang ramai ni, dia kena, bila umat dia ramai baru dia bersatu. Tapi ada Allah pernah sebut umat seorang dia. Dia bukan umat, tapi Allah panggil umat dia. Dalam Quran, Nabi Allah Ibrahim, Allah pernah puji, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Masya. Ibrahim tu dia seorang tapi dia panggil umat. Kenapa umat? Sebab Nabi Ibrahim ni dia merupakan seorang yang sangat berkualiti. Satu dia tu macam umat. Jadi kalau kita sikit tapi ada kualiti, dia macam umat. Tapi kalau banyak tak ada kualiti, walaupun dia ramai, dia tak boleh, orang tak panggil umat. Malah dia akan jadi apa nama itu, Nabi sebut Ghutha ka ghutha is-saili. Kamu banyak tapi banyak macam apa nama itu, buih di laut. Bila buih di laut, gambaran yang Allahu Akbar mengaibkan. Buih tahu buih, dia berterabur banyak, tapi dia bawah tak ada akar. Buih mana ada akar? Bila mari ombak terbang, pecah. Atas tak ada pucuk.
Mana orang yang tidak bersatu ni, dia tak kuat di bawah, di atas pun tak ke mana. Jadi kita kena bersatu sebab kita kena jadi contoh kepada umat yang lain. Oh, India dan sebagainya bukan lain. Jadi oleh kerana kita dahulu daripada mereka, jadi bersatu ni pula, satu yang pertama, bersatu bukan sebab projek, ataupun dalam bahasa kita panggil, ada orang bersatu sebab perutis. Perutis, Ustaz. Tahu perutis apa dia? Apa tu, Dato'? Perut. Sebab nak perut, sebab projek, Poket baru sebab tu, nafsu, sebab poketis. Perutis. Jadi bila ada orang ganggu dia punya projek, dia akan langgar sebab apa? Ini kacau aku. Kerana perutis maknanya sebab bila ada watak baru, yang watak baru ni mengancam kedudukan, yang pancung dia. Pancung. Habiskan dia. Kenapa ini kacau? Jadi saya nak beritahu bahawa persatuan yang pertama ialah kita kena bila sebut persatuan ummah, kesatuan mesti bermula inside out. Inside out. Inside out. Dia mesti bermula daripada dalam. Bukannya outside in. Outside in. Maksudnya di dalam tu, sebab bersatu ni benda gaib. Bersatu benda gaib. Nak sayang orang, nak mengalah, nak pergi bertolak ansur. Dia bukan main tolak je, kena ansur juga. Bukan ansur je, asyik awak je bertolak ansur. Jadi dia daripada dalam. Sebab tu minta maaf saya nak beritahu, bersatu ni oleh kerana dia dari dalam, benda gaib dia kena urus dengan benda gaib juga. Masya-Allah. Sebab kita banyak hari ni benda zahir nak kawal benda gaib. Tak betul. Contoh, budak degil, ponten sekolah, kemaskan disiplin. Betul, tapi tak kuat. Isteri tak dengar cakap. Bagi duit kat isteri. Itu bukan cara yang betul. Pekerja ponteng potong gaji. Bukan cara dia. Bos mula tak elok, boycott. Bukan. Itu dia tak tahan lama. Sebab itu benda luar dia tak boleh kawal benda dalam. So yang benda dalam, benda gaib nak kawal dia. Dalam juga apa dia? Al-iman. Al-iman. Sebab tu Nabi ajar innamal mu'minuna ikhwatun. Iman itu bersaudara. Jadi kesatuan ummah ialah projek langit. Projek langit. Ya Syekh. Tak. Okey. Projek langit. Jadi sebenarnya saya nak beritahu tuan bahawa kalau orang kita ramai, Islam ramai. Bila kita ramai, kita kuat. Bila kita kuat, kita akan berkuasa. Masya-Allah. Cuba tengok, bila anda tak bersatu, apa jadi dengan Israel? Kocik aja. Kemetot aja. Arab berapa 700 juta sebab tak bersatu. Kemudian anda tengoklah apa nama Afghanistan. Ramai tapi tak bersatu. Pakistan contohlah tu. Jadi kita nampak dalam sejarah bila tak bersatu negara Arab, dia jadi dipermainkan oleh orang kecil yang namanya Israel. Malah kata Jamaluddin Al-Afghani, dia kata orang Islam ni ramai. Ramai itu kalau ibarat macam lalat. Kalau orang Islam duk bunyi macam lalat je, bunyi lalat je, musuh dah lari dah. Yeah. Tapi kerana kita tak bersatu. Okey, satu. Jadi bersatu ni bukan sebab perutis, bersatu kerana iman. Kerana iman. Maksud iman tu ialah Allah diutamakan. Itu maknanya beriman. Okey, kemudian saya satu lagi. Minta maaf kalau saya nak sebut. Kalau kita tak bersatu, kita ramai 60% tau. Minta maaf. Hari ni orang bukan Islam hari ni dia sudah memerintah kita. Setengah keadaannya tengok masalah daging, kartel daging. Walaupun kita 60% sebab kita tak pandai menggunakan kesatuan, mereka kecil sikit tapi dia bersatu, kita tertipu. Betul? Kemudiannya kita nak buat tulisan jawi pun tak boleh kat mereka sebab mereka bersatu. Kita ada kuat. Akhir sekali, yang besar ikut yang kecil sebab tak bersatu. Yang besar ikut yang kecil. Yang kecil lepas tu ikut rupanya yang kecil menguasai yang besar. Jadi kita bersatu bukan nak zalimi orang, nak hakis mereka, tapi paling kurang siapa tuan. Hari ni politik, bagi contoh, politik ni ada kotor sikit. Kotor sikit. Yang kotor tu sebab orangnya kotor.
Jadi kita minta maaf, rekod kita ekonomi ada masalah. Rekod kita dari sudut jenayah ada masalah. Jadi kita nampaknya kita bersatu pada dahan yang namanya politik. Itu pun kita terlalu banyak partai. Banyak parti sangat. Jadi saya nak beritahu. Tuan-tuan sekalian, kalau ada mana-mana puak di negara kita ni yang sudah mula bersatu menuju ke arah perpaduan ummah, dah sign itu, dah buat janji. Kalau ada puak lain Islam yang mau, yang kacau, hukum dia haram sebab mereka mengacau kesatuan. Haram. Yang kedua, orang kita sebenarnya kenapa disuruh bersatu? Sepatutnya tak boleh suruh dah. Tak suruh pun tak apa, Quran dah suruh. Tapi sebab kita selama ni selalu selesa dengan bergaduh. Selesa bergaduh. Yang kedua, kita bersatu untuk tidak bersatu. Ayat cantik tak? Jadi sebab itulah perpaduan ummah, ingat kita kena wajib bersatu zahir dan batin. Tujuan untuk bersatu pula bukan untuk beri laluan kepada agama di hadapan. Jadi sebab itulah nak bersatu ni wajib kena belajar. Orang putih sebut, minta maaf, Nabi Sulaiman, Allah pernah bagi pilihan. Agama, kuasa, ilmu. Sulaiman pilih mana? Agama. Nak agama ke, nak kuasa ke, nak ilmu. Nabi Sulaiman pilih ilmu. Kenapa ilmu? Sebab kalau anda dapat agama, ilmu tak ada, anda rosakkan agama tu. Awak ada kuasa tapi ilmu tak ada, kuasa salah guna. Tapi ilmulah yang menguruskan agama, ilmulah yang menguruskan apa dia? Kita punya kuasa. Jadi bila kata nak bersatu ummah, tolong belajar ilmu bersatu dahulu. Apa ilmu bersatu? Ilmu ada dua. Satu namanya ilmu wahyu. Dia panggil apa? Reveal knowledge. Yang kedua ilmu nama acquired knowledge. Reveal knowledge ada tiga. Dia ada ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, ilmu akhlak. Yang tu Mufti sebut tadi tu. Yeah. Orang kita kadang minta maaf, jangan marah ya. Dalam parlimen bila berjuang kebenaran dia kena tiga. Yang pertama dia kena ada ilmu. Kalau YB tak ada ilmu, nahilah. Ilmu tak ada cakap lain. Yang keduanya dia kena berani. Ada ilmu, lepas tu berani, barulah disampaikan kebenaran tu. Tapi tak cukup. Tak cukup. Ilmu, berani. Satu lagi dia kena berakhlak. Berapa ramai orang berani, berilmu, tapi akhlak yilek. Akhlak tak ada, rosak berani dia tu, rosak dia punya ilmu dia tu. Jadi, minta maaf, ulang balik. Walaupun di konteks Malaysia, siapa pun, yang pertama anda kena tahu ilmu reveal knowledge. Ilmu hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia, ilmu akidah. Sebab akidah tu mengajar kita tak boleh dijual beli. You berpegang dengan Allah sekali, tak boleh lompat-lompat. Lompat tak boleh akhlak tu. Yang keduanya ilmu tentang fiqh. You ada way of life, ikut sunnah Nabi, bukan ikut diri sendiri, baru boleh bersatu. Yang ketiga, anda kena ada ilmu tasawuf, ilmu akhlak. Jadi yang ni yang kacau ni. Sebab kita kadang bersatu, dah mula bersatu, di samping bersatu disulami dengan kecaman, kritikan yang akhlak tak ada. Akhir sekali kita bina-bina koyak. Satu benda nak sebut penting sangat. Penutup. Kita ni kalau kayu dengan kayu nak bersatu, kayu dengan kayu nak ikat dengan paku. Paku. Ikat. Bata dengan batu bata nak ikat dengan simen. Hati dengan hati nak ikat dengan apa? Hati kita nak ikat dengan duit. No. Projek. No. You kena ikat dengan Allah, akhirat, syurga, neraka, dosa, pahala. Selamat, tak ada rasuah. InsyaAllah. Jadi di sanalah orang non-Muslim pun dia akan hormat kita. Sebab Islam agama bukan cakap. Jadi bila kita bercakap, kita tak bersatu, kita sabotaj agama kita. Bila kita sabotaj, itu orang kafir walaupun sikit, yang sabotaj ni, dia akan jadi fobia, dia akan jadi kuncu dia akan bagi bayar. Sebab sabotaj ni akhir sekali dengar cakap mereka, dia tak dengar cakap Islam. Jadi yang ni merosakkan Islam. Okey, baik Datuk. Antara yang poin-poin penting saya dapat untuk soalan yang kedua ni Datuk ialah betapa pentingnya ilmu dan akhlak dalam membentuk penyatuan ummah itu sendiri. Dan kita kena ingat dalam penyatuan ummah ini
dia melibatkan projek langit, betul Datuk? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia bukan projek untuk memenuhkan perut, Ya. bukannya projek untuk mengenyangkan perut masing-masing. Kan bukan itu salah. Ialah salah konsepnya di situ. Dan betapa pentingnya lebih-lebih lagi kita dalam konteks bernegara di Malaysia ini untuk sama-sama, terutamanya Melayu dan Islam, kita harus bersatu padu terlebih dahulu, kemudian harus juga kita dalam konteks negara Malaysia ini untuk sama-sama kita bersatu padu bersama dengan kaum-kaum yang lain, Melayu, Cina, India dan yang lain-lain, untuk sama-sama kita membina negara, Ya. Datuk, Ya. ke arah yang lebih cemerlang dan sejahtera, insya-Allah. Baik Datuk, saya dapat signal daripada kita punya kru Kota Raja TV Allahu untuk Akbar. kita memberi laluan kepada iklan, insya-Allah Datuk. Dan lepas ni kita akan sambung lagi untuk sesi yang kedua. Ada- Jadi kita kepada Ada penonton yang ada sedang menonton, ada iklan juga. kita ada iklan Datuk. Wow. Kita nampak macam ni Datuk, tapi kita ala-ala di Sri. Okey, baik tuan-tuan dan sidang penonton, kita berehat sebentar bagi beri laluan kepada moderator dan juga panelis, dan kita berjumpa lagi selepas ini, insya-Allah. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. Kita berjuang di atas jalan yang benar, tinggi di julang. Haji suci Allahu Akbar. Kita bersatu atas satu kalimah, La ilaha illallah. Kita berjuang menyampaikan risalah. Muhammadun Rasulullah. Kita bersatu atas satu kalimah. La ilaha illallah. Kita berjuang menyampaikan risalah. Muhammadun Rasulullah. Rapatkan saf, eratkan ukhuwah, taati pimpinan. Satu fitrah, satu royah, kerelaan Allah. Fastaqim, fastaqim, falnastaqim, kama umirna wa 'ala siratil mustaqim. Istiqamah, istiqamah, terus istiqamah, ikhlas benar teguh lurus bagai diperintah. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. selagi Al-Quran dan As-Sunnah menjadi pedoman dan rujukan. Kita akan terus beristiqamah sehingga di dunia kemenangan. Menggenggam bara di akhir zaman, penuhkan himmah dan pengorbanan. Walau dihina dan dikhianati, tekad dan langkah takkan berhenti. Fastaqim, fastaqim, falnastaqim, kama umirna wa 'ala siratil mustaqim. Istiqamah, istiqamah, terus istiqamah, ikhlas benar teguh lurus bagai diperintah. Kita berjuang di atas jalan yang benar, tinggi di julang. Haji suci Allahu Akbar. Kita bersatu atas satu kalimah, La ilaha illallah. kita berjuang menyampaikan risalah. Muhammadun Rasulullah. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
Alhamdulillah bertemu kembali bersama dengan saya Fadlullah Al-Amin, moderator anda. Secara live kita bawakan menerusi Kota Raja TV, dan pada malam ini kita teruskan lagi bagi membincangkan topik yang cukup signifikan, iaitu penyatuan Melayu Islam. Ancam pembinaan negara dan perpaduan nasional, itulah persoalan yang akan kita rungkaikan pada malam yang penuh berbahagia ini. Jadi Alhamdulillah Datuk. Ya. Dan suka untuk saya maklumkan juga kepada penonton yang sedang menonton secara live pada malam ini. Alhamdulillah Tuan Haji Muhammad Diah yang juga merupakan yang di-Pertua PAS kawasan Kota Raja, Alhamdulillah dapat bersama-sama dengan kita untuk secara live bagi membincangkan topik yang cukup berilmiah pada malam yang penuh berbahagia ini. Jadi kita teruskan kepada sesi yang seterusnya, insya-Allah Datuk dan juga Tuan Haji. Jadi saya nak pergi pula kepada Tuan Haji. Bila kita berbicara tentang penyatuan Melayu dan Islam, dalam tahun lepas kita tengok parti Melayu yang terbesar di Malaysia, iaitu Parti Islam Malaysia PAS dan juga UMNO. Dua parti Melayu yang utama ataupun tunjang Melayu di Malaysia ini telah menandatangani piagam muafakat nasional. Jadi dalam piagam berkenaan ataupun kesinambungan daripada piagam yang telah ditandatangani ataupun yang telah dimeterai oleh Parti Islam Malaysia PAS dan juga UMNO ini, Tuan Haji, mendapat boleh katakan ada segelintir pihak yang memandang negatif terhadap tindakan yang dibuat. Ada yang menggelar bahawa penyatuan ini ataupun piagam ini ataupun tindakan ini ialah suatu perpaduan yang berbentuk resis. Ada yang juga yang mengatakan, tidak kurang juga mengatakan penyatuan ini akan bentuk sebuah negara Taliban. Jadi banyak tanggapan negatif yang dilontarkan menerusi action yang telah dilakukan ataupun perjanjian yang telah dimeterai itu. Jadi mungkin Tuan Haji Muhammad Diah boleh memberi penerangan kepada semua penonton yang sedang menonton ataupun kepada mereka yang bertanggapan negatif ini bagi membetulkan kesalahfahaman berkenaan dengan penyatuan ummah yang dikatakan resis ni. Dipersilakan Tuan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wasallim ajma'in. Qalu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri waratan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Terima kasih saudara moderator, saudara Fadlullah Amin. Yang saya hormati, saya kasihi Yang Fadil Datuk Muhammad Zabawi Yusof, tetamu PAS Kota Raja, Insya-Allah. tetamu KRTV pada malam ini. Alhamdulillah. Terlebih dahulu saya mohon maaflah atas sedikit kelewatan yang tak dapat nak dielak. Seperti mana saya dipahamkan tadi, dah dimaklumkan pun. Terima kasihlah atas makluman. Dan saya ambil kesempatan sebelum jawab soalan moderator tu, ambil kesempatan di sini mengucapkan jazakumullah khairan katsira kepada sahabat-sahabat yang mengirim salam, mengucap takziah di atas kembalinya bonda mertua saya kepada Sang Pencipta pada petang semalam sebenarnya. Cuma urusan pengkebumian tu selesai pagi tadi. Alhamdulillah. Balik pada perkara yang diutarakan oleh saudara moderator kita tentang tercetusnya muafakat nasional. Satu persefahaman antara UMNO dan PAS yang mana dicemburui lah, senang kata. Betul. Dicemburui oleh pihak-pihak yang tak suka melihat orang bersatu. Jadi kita ni bila bercakap tentang bersatu, kalau kita tengok pula Datuk dalam tema lagu PAS ke tema lagu UMNO mula dengan bersatu. Kalau PAS tu dia kata apa? Bersatulah wahai kaum muslimin. Kalau UMNO pula dia kata apa? Bersatu kita bersatu. Tapi orang yang cemburu pada bersatunya umat ini, memang dia akan timbulkan orang kata apa, persoalan negatif. Baik, balik pada persoalan tadi. Sampai timbulnya ungkapan akan wujudlah negara Taliban dan sebagainya.
Ini satu orang kata apa, satu kegusaran pada saya lah. Kegusaran orang yang melihat bersatunya umat Melayu Islam akan memacu balik negara ini ke arah kecemerlangan. Sebab apa? Kalau dia bersoal kenapa UMNO dan PAS ini bersatu, akan menimbulkan perkara-perkara negatif seperti mana yang dimaksudkan itu. Kita lihat UMNO dalam sejarah Malaysia ni, sejak daripada merdeka sampai sekarang, UMNO melalui gagasan Barisan Nasionalnya, dia menggabungkan adanya parti MIC, MCA dalam Barisan Nasional tu, yang diterajui oleh UMNO sebagai tulang belakang Barisan Nasional. Maknanya UMNO dengan semangat kemelayuan dia, kebangsaan Melayu itu, dia mengajak bangsa-bangsa lain terus bersama dalam memajukan negara. Dan kita lihat pula PAS. PAS, kalau kita lihat dalam sejarah politik tanah air ini daripada awal penubuhan PAS sehinggalah sekarang, walaupun ada sedikit-sedikit bibit-bibit orang kata menimbulkan kegusaran kerana PAS ini lebih menonjolkan tentang perjuangan Islam itu, tetapi PAS tidak pernah mengkesampingkan tentang pentingnya perpaduan bangsa, perpaduan kaum. Dan kita lihat sejarah PAS itu sendiri, daripada awal PAS pernah menyertai Kerajaan Barisan Nasional kerana PAS memahami pentingnya perpaduan rakyat di negara ini. Kerana pentingnya perpaduan itu, PAS bersama dengan Barisan Nasional. Selepas tercetusnya 13 Mei, kalau kita buka buku sejarah, ni dalam bab ni kena berhajin buku sejarah. Walaupun kita ni bukan ahli sejarah. Saya ni Datuk sebenarnya, masa zaman sekolah dululah, saya ni cukup tak suka baca sejarah ni. Tapi ikut macam mana bila dah keluar ni kata kena buka buku sejarah balik. Tapi itulah, itu pertama tentang PAS itu sendiri. Kan kita lihat perjalanan politik PAS itu dan mutakhir ini kita lihat pula bila mana PAS mula menang di Kelantan pada tahun 90 awalnya di bawah pimpinan almarhum Tuan Guru Datuk Nik Abdul Aziz Nikmat. Dan kita lihat PAS menonjolkan kepimpinan Islam itu tidak mengkesampingkan pun kaum lain, bangsa lain, agama lain. Sebab kita menghormati. Sebab itu dalam PAS ini kita berpegang dengan ayat Al-Quran yang menyebutkan lakum dinukum waliyadin. Untuk kamu agama kamu, untuk kami agama kami. Jadi kita tak boleh nak paksa orang dengan Islam. Tetapi kita berpegang kepada konsep perpaduan itu tadi, kita sama-sama membangunkan negara. Sejarah pemerintahan PAS di Kelantan, tak ada pun kita nak musnahkan kuil ke tokong-tokong, tak ada. Tak pernah berlaku. Bina ada. Kita benarkan sekali lagi mana dia mematuhi syarat dan undang-undang. Kita benarkan nak bina, tapi kena patuh pada syarat dan undang-undang. Jadi kalau kita sebut tentang muafakat nasional, muafakat nasional ni pun satu perkara sebenarnya. Mutakhir ni pun banyak saya lihat lah, ada kekeliruan. Dia duk ingat muafakat nasional ni PAS dengan UMNO je. Ini pun satu masalah kan. Adalah rakan-rakan teman-teman bertanya saya, dia kata apa nak jadi PAS ni? Dah ada muafakat nasional, nak bersama Perikatan Nasional pula. Saya kata baca balik piagam muafakat nasional tu. Muafakat nasional ni bukan untuk PAS dan UMNO sahaja. Muafakat nasional ni kalau kita amati betul-betul dalam piagam itu sebenarnya kita nak menyatupadukan umat. Dia kata umat tu, kata kunci dia umat. Umat ni semua lah. Jadi mana yang kita nampak membawa kebaikan kepada negara, kita berusaha satu padukan. Dan ini semuanya kita kena bersama. Dan kita kena sama-sama memahami lah, tentang pentingnya kita bersatu, pentingnya kita bermuafakat, dan pentingnya kita meletakkan matlamat bersama dalam memajukan negara. Dan kita nakkan negara ini maju sebenarnya. Dan kita tak nak negara kita terkebelakang. Tapi dengan macam mana cara kita nak majukan negara, kita kena bersatu padu. Dan bersatu padunya kita itu atas asas apa? Ini yang penting yang perlu kita olah dan kita berbahaskanlah daripada masa ke semasa. Oleh kerana malam ni bincangan santai. 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 Santai je lah. Tak perlulah serius sangat. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Baiklah penonton sekalian, antara poin yang saya kira penting, satu, kita kena tahu keyword ummah tu. Umat tu bukannya merujuk kepada Melayu,
bukannya merujuk kepada Islam semata-mata. Ya. Sebaliknya kita dalam konteks bernegara ini, semua kaum, semua agama kita harus bersatu padu. Dan antara yang ingin saya highlightkan juga berkenaan dengan tanggapan negatif ataupun persepsi yang tidak enak didengar ini tidak lain dan tidak bukan ialah mereka-mereka yang cemburu ataupun dengki terhadap penyatuan yang ingin kita binakan ini. Baiklah, sidang penonton semua. Alhamdulillah untuk malam ini, kalau kita tengok menerusi Kota Raja TV yang menonton ataupun maafkan saya, yang Secara live. share kita punya sembang santai pada malam ini seramai 201. Alhamdulillah. Allah. Datuk dan juga Tuan Haji. Ya, ya. Kalau tadi lebih kurang dalam 100, Hmm. lepas itu masuk sesi yang kedua naik sebanyak 150. Kita boleh tengok sama-sama. Hmm. Disiarkan secara langsung menerusi Facebook PAS Kawasan Kota Raja. Dan difahamkan ada lagi page-page yang lain yang kita sharekan sembang santai janji sampai pada malam ini. Jadi alhamdulillah tidak kurang juga komen-komen dari penonton, komentar-komentar yang positif alhamdulillah. Dan saya ingin menyeru kepada semua penonton-penonton yang berada di luar sana, sekiranya ada persoalan ataupun ada perkara yang ingin ditanyakan berkenaan dengan topik yang kita bincangkan pada malam ini, untuk sama-sama kita komen, nyatakan soalan, dan insya-Allah ruang dan peluang yang ada ini saya akan bacakan satu-satu soalan dan kita akan minta panelis Datuk dan juga Tuan Haji kita untuk sama-sama menjawab. Dan ayuh sama-sama kita menyebar luaskan lagi capaian sembang santai pada malam ini di seluruh pelusuk ataupun ruang yang ada untuk sama-sama kita melebarkan capaian sembang santai pada malam ini. Dan jangan lupa, saya nak tengok sikit, saya nak interact sikit dengan penonton-penonton di luar sana. Sama-sama kalau boleh cuba hashtag sembang santai janji sampai. Kita nak tengok sikit malam ni. Kalau boleh kita jadikan hashtag sembang santai janji sampai ini merupakan satu trending pada malam tahun baru ni insya-Allah. Jadi ayuh komenkan di ruangan komen hashtag sembang santai janji sampai. Jadi saya nak tengok. Jadi sementara kita menunggu komentar-komentar ataupun soalan-soalan daripada penonton yang sedang menonton secara live, Datuk, saya nak beralih pula kepada Datuk. Oi, Kalau saya tadi dua soalan. Bagi dia Bawa Sulaiman lagi soalan. ada, lepas ni untuk Tuan Haji kita ada soalan yang kita ada reserve Boleh soalan. ke? Santai je, santai. Cuma soalan ni Datuk, Hmm. Datuk antara orang yang selalu travel ke luar negara. Jadi Ya. soalan ini saya nak kita pergi ke ruang lingkup antarabangsa sikit Datuk. Ya. Kalau tadi kita sembang lebih kepada negara Malaysia, dalam konteks negara Malaysia sahaja, dan kita ingin melihat penyatuan ummah ni di luar. Ya. Jadi kalau kita semua sedia maklum berkenaan dengan negara-negara Arab ataupun negara yang berada di Timur Tengah ni, negara Arab ataupun negara Islam terutamanya, sekarang ini boleh dikatakan memang agak susah untuk kita dapatkan konsep penyatuan ummah tu, disebabkan oleh perbezaan yang berbagai. Dan sehinggakan Israel yang kecil macam Datuk bagi tahukan tadi, bahkan ada pula negara Arab yang mengiktiraf ataupun menjalinkan kerjasama dengan Israel. Jadi mungkin Datuk boleh ulas sikit berkenaan dengan isu negara-negara Arab ataupun yang berada di Timur Tengah ni, Datuk. Okey, terima kasih banyak. Masya Allah. Bila sebenarnya bila cerita bersatu ni, apa nama tu, bila Melayu nak bersatu dengan Melayu, Arab nak bersatu dengan Arab, kita tak boleh kata resis. Sebab kalau kita bersatu, dia kata resis. Kalau dia bersatu, apa dia ceritanya? Resis ni kalau kita bersatu untuk menzalimi orang lain, menekan orang lain. Ini kita bersatu untuk membangunkan negara, membangunkan umat kita. Dan kalau kita duduk bergaduh je, bila masa kita nak membangunkan negara, asyik bergaduh je. Okey, itu pun nanti baru ni pun pembentangan tu pun nasib baik. Kalau duduk bergaduh je, tak selesai kita punya bajet. Ya. Okey, sebab tu dalam Islam ni sebenarnya peperangan tu sangat tidak disukai oleh Islam. Cuma kenapa Islam kena perang? Islam kena perang sebab peperangan tu macam kalau tangan saya kan. Peperangan tu macam satu apa dia? Nak sangga jangan kacau. Islam ni tak akan jadi cantik, takkan lawa kalau tak ada protection tu. Jadi satu, yang kedua, negara Arab, negara mana-mana pun dia sebenarnya kalau tak ada bersatu, kalau tak ada leader yang hebat.
Leader yang hebat. Jadi sebenarnya orang Islam ni sudah kehilangan leader. Leadership. Leader dan leadership lah. Ada leader-leader yang tidak berleadership tu. Ada leader tak ada leadership. Betul. Jadi leader maknanya tak ada seorang yang orang dengar cakap. Setelah kehilangan Saddam Hussein, rupanya Saddam Hussein ni, Saddam ni memang nampak perangai dia agak kasar. Rupanya bukan, dia memang kena kasar. Sebab perangai Arab macam tu. Jadi dia kena ada orang yang dengar cakap je belasah. Dengar cakap. Jadi bila rupa-rupanya itulah kita ni kan. Bila termakan hasutan daripada barat, menjadi musuh. Mereka tak datang pun tak apa. Dia jadi senjata musuh. Akhir sekali Saddam dijatuhkan. Mereka jatuhkan. Akhir sekali kita nampaknya kita menjatuhkan Saddam, tapi kita menjatuhkan institusi. Bila institusi tak ada, mereka akan ni. Bila ketua tak ada satu istilah cantik yang digunakan oleh Syed Qutb. Dia panggil Al-Jailut Tarwid. Jailut Tarwid ni dipanggil Jail Sarkas. Generasi pemimpin macam sarkas. Kau sarkas ya? Sarkas tau. Harimau tu kan hebat. Betul lah tu. Tapi bila dia masuk sarkas, dia dah ada Takut. dia angkat tali je berdiri. Berdiri lah harimau tu. Duduk. Gelung api. Jadi pemimpin yang di barat itu, Arab lah, kebanyakannya sebab dipegang oleh kuasa besar. Akhir sekali mereka ni tak boleh bersatu sebab rakyat bersatu. Rakyat bersatu, tapi pemimpin tu dah dicucuk hidung. Sebab tu sebenarnya macam ni. Dia pemimpin, kerja pemimpin ialah jaga umat. Bila pemimpin jaga umat, umat akan jaga pemimpin. Tak kira lah Melayu ke Arab ke. Jadi sekarang ni, wallahualam saya nampak di barat, di negara Arab, pemimpin dia tak jaga umat. Dia jaga perut dia. Dia cakap berat. Minta maaf sebut macam ya Allah ada meninggal lah. Palestin, Yasir Arafat. Orang bagi derma banyak-banyak. Masuk dalam poket dia. Tak sampai kepada umat. Jadi bila pemimpin dia tak jaga umat, dia jaga bos dia tu di luar, maka dia akan menjadi ejen. Jadi sebab itu sebenarnya mereka bukan tak boleh bersatu, tidak akan biarkan umat bersatu. Dia tak akan biarkan umat bersatu. Jadi sebab tu dia jadi pengacau. Orang nak kembali kepada Islam, dia menjadi dalangnya, penghalangnya, dan akhir sekalinya menangkap dan sebagainya. Okey, satu. Jadi sebab itulah saya nak show, kita bila tengok cerita di barat, kecuali di Arab, kita kena belajar. Walaupun dia Arab, dekat dengan Quran, dan cerita Israel tu, Israel dia punya kecil, dia boleh 1967, dia serang negara Arab, 1997 dia sekali serang 3 negara. Dan 3 negara dapat. Dia serang Bukit Golan dapat kat dia. Dia serang dia serang Mesir dapat Semenanjung Gaza. Dia serang Palestin dapat Semenanjung Gaza. Kemudian dia serang Mesir dapat Mesir dapat Sinai. Sekali serang. Sedangkan itu 3 negara, takkan dia tak lawan. Dan tengok, bila tentera Ikhwan Muslimin yang pergi nak lawan Israel, dah hampir menang dah. Tengok dulu, kerana mereka ni bukan jadi pemimpin. Dia jadi tali barut lagi. Akhir sekali yang balik perang tu, dia yang buat dia menjadi tali barut untuk terus nampak nak kalah je, terus buat perjanjian. Jadi saya nak beritahu, pemimpin negara kita kena belajar daripada Arab. Kita, orang putih sebut. Dia kata, when you stop reading, you stop leading. Saya pun tak faham tu. When you stop reading, bila anda berhenti membaca, bila anda tak baca, anda tak boleh memimpin. Jadi membaca tu, pertamanya baca buku, yang kedua baca sejarah, baca macam mana mengkaji pelajaran yang boleh kita buat. Jadi Arab ni, dia ramai satu, kemudian dia kalah. Jadi kita ni tak ramai, kalau tak ramai dah tak bersatu, lagi kita tak kuat lah. Jadi saya nak show tuan-tuan sekalian, minta maaf yang tadi ulas tadi, sebenarnya Muafakat Nasional ni satu sejarah yang unik berlaku. Kita punya sejarah panjang pergaduhan kita. Panjang, gaduh kita panjang. Saya duk rasa ni, ini tak tahulah nak kata berkat Covid ke, wallahualam. Saya nak beritahu, ini antara nikmat peluang yang Allah bagi kepada umat Melayu.
Kalau kita tak guna betul-betul ni, nanti kalau dia pecah panjang pula ceritanya. Jadi tolong jaga 100 betul-betul. tahun pula lah kot. Wallahualam. Allah. Tiba-tiba kita duduk satu. Dan sebab apa sebenarnya? Sebab apa Syekh? Orang Arab, dia ada banyak kesamaan. Dia boleh, kalau kan kita pergi Mekah, kita nak pergi Mekah, orang Melayu, orang Arab ni sebab dia bangsa Arab, dia boleh pergi ke Mekah, dia ada anytime boleh pergi. Sebab dia orang Arab. Jadi ada bangsa Arab tu, Kaabah ada, dia akan bagi laluan. Jadi kita hari ni Melayu ni pernah bersatu dulu. Rupanya bangsa, okey, kita nak start Melayu dulu ke Islam dulu? Hari ni kata ciri jati sebut Melayu je, Islam. Kemudian beberapa. Jadi rupanya Islam ni pernah menjadi satu advantage untuk kesatuan yang luar biasa zaman Sultan Melayu Melaka dulu. Jadi saya nak beritahu bahawa kita guna kesempatan ini, biarkan Arab nak bergaduh, biarkan dia. Tapi kita kena ambil masa untuk cukuplah kita bergaduh sama ni. Ada satu bahasa yang biasa saya guna. Kita banyak kita banyak menggadaikan tenaga-tenaga. Kita banyak buang tenaga bergaduh. Bazirkan masa. Jadi bila kita tak kenal siapa musuh, serta kawan, ada kadang-kadang kawan dia buat musuh. Musuh buat kawan. Sebab apa? Sebab kita sudah jadi, macam kita main catur. Kita jadi catur. Kita nak bergerak tak boleh. Orang bergerak. Bukan saja bergerak, orang letak kita. Sebab apa? Sebab kita dah dedah di kelemahan kita. Jadi hari ni kita PAS ada, UMNO ada. Kalau boleh kembali kepada Islam, yang memimpin ialah Islam di hadapan. Bila anda matlamat dengan Islam, bersama dengan Allah, kita kuat. Tuan, kalau kita duduk orang kaya, kita duduk sebelah orang kaya, kita rasa kaya. Kita duduk sebelah orang kuat, kita rasa kuat. Ingat, Allah Maha Kaya. Allah Maha Kuat. Beri laluan kepada Islam. Allahu Akbar. Terima kasih Datuk. Begitulah tadi. Sidang penonton semua, perbincangan pada malam yang penuh berbahagia ini bukan sahaja perbincangan melibatkan konteks negara Malaysia semata-mata, namun kita melangkaui di luar Malaysia, iaitu melibatkan antarabangsa secara tidak langsung. Dan saya tertarik tadi berkenaan dengan when you stop reading, you stop leading. Betul Datuk? Maknanya bila kita berhenti membaca, bila kita berhenti mengkaji, bila kita berhenti daripada melakukan perkara-perkara yang berfaedah ni, Datuk macam tu, then you stop leading. Jadi itu yang kita nak kena elakkan. Jadi perbanyakkan membaca kan, untuk menambah ilmu, perbanyakkan mengkaji supaya kita tahu sejarah. Kan, itu yang penting, supaya kesilapan yang lalu tidak diulang kembali generasi yang akan datang, insya-Allah. Ciri pemimpin sebenarnya. Ciri-ciri pemimpin. Ciri pemimpin ni dia kena banyak membaca. Dan yang pentingnya pemimpin ni dia kena baca sejarah. Kena baca sejarah. Setuju. Walaupun dia bukan ahli sejarah. Sebab sejarah tu yang menjadikan dia pemimpin yang hebat. Insya-Allah. Okey, baik. Lepas tu dia cipta sejarah pula. Pemimpin mencipta sejarah. Okey, baik. Datuk dan juga Tuan Haji. Saya nak berbalik kepada Tuan Haji. Kalau tengok di page yang kita live sekarang ini, Tuan Haji, menerusi PAS kawasan Kota Raja, kita ada beberapa soalan dan untuk kali ini kita cuba raikan soalan-soalan yang diberikan oleh penonton-penonton. Jadi antara soalannya daripada Haris Leong yang turut sama-sama menonton secara live pada malam ini. Soalan beliau, apakah ukuran sebenar kejayaan perpaduan ummah? Adakah menang pilihan raya itu satu ukuran kejayaan PN dan MN? Dan soalan daripada yang sama juga, daripada saudara Haris Leong. Saya ingin bertanya, apa perbezaan pendekatan PAS terhadap muafakat nasional dan perikatan nasional? Jadi satu, saudara Haris Leong ni mengatakan tentang ukuran kejayaan perpaduan ummah, atau adakah sekadar menang pilihan raya. Lepas itu yang kedua, perbezaan pendekatan PAS dalam MN dan juga MN. Silakan Tuan Haji. Ni soalan berat ni. Yang kena jawab ni Presiden PAS dengan Presiden UMNO. Allahu Akbar. Apapun kita cuba kongsi lah. Bukan jawapan yang tepat. Jawapan yang tepat saya percaya ada pada pucuk pimpinan. Kita ni belum jadi pucuk pimpinan, baru nak belajar jadi pimpinan. Allahu Akbar. Kalau cakap orang kata penanda aras ataupun benchmark nak kata kejayaan muafakat nasional tu apa? Pada saya lah, walaupun muafakat nasional ni pemuafakatan dua parti politik,
terbesar Melayu Islam di Malaysia, UMNO dan PAS, nak tengok kejayaan Muafakat Nasional ni bukannya semata-mata pada menang kalah pilihan raya. Seperti mana Presiden PAS Yang Berhormat Tuan Guru Datuk Seri Haji Abdul Awang selalu sebut, menang kita tu tak semestinya menang di pilihan raya. Menang kita tu bila mana tertegaknya apa yang kita cita-citakan. Contohnya kita nakkan keamanan negara, kan? Dengan kita nak kemakmuran, Keadilan. kita nakkan keadilan. Keadilan. Tak semestinya kita dalam kerajaan. Kalau kita tak dalam kerajaan tu, tapi apa yang kita usahakan itu memberi impact, memberi kesan kepada para pemimpin kerajaan, dan benda tu diambil dan dilaksanakan. Itu pun satu kejayaan. Balik pada persoalan, apakah tanda ukur kejayaan Muafakat Nasional? Pada saya lah, ini pandangan peribadi yang kata, bukan tidak mewakili parti, sebab saya tak boleh mewakili parti. Yang boleh mewakili parti ini presiden. Pada pandangan saya, tanda ukur kejayaan Muafakat Nasional itu ialah bila mana rakyat Malaysia ini boleh bersatu, boleh bersama. Tak kira UMNO ke PAS ke parti apa pun, tapi dia boleh bekerjasama dalam erti kata untuk memajukan negara. Boleh orang kata duduk dalam harmoni. Tidak ada prasangka, orang Melayu, orang Cina, orang India boleh berbaik sangka. Itu satu kejayaan sebenarnya. Tapi kalau kita lihat apa yang berlaku sekarang ini, ada pihak-pihak yang macam persoalan awal tadi, dia cemburu dengan muafakat ini. Maka dia cuba timbulkan. Dia kata, ini PAS tak betul, dia kata. Cakap muafakat, perpaduan muafakat apa semua, tengok dekat Kedah, dia sudah roboh kuil. Dia pergi ke situ. Dia kata ini tindakan kejam, zalim, rasis. Dia pergi ke situ. Sedangkan hakikat sebenarnya apa yang berlaku, kita mengurus takbir cara yang baik, yang betul, mengikut undang-undang yang telah ditetapkan. Jadi dia tuduh kita rasis. Sebenarnya kita buat benda baik ikut saluran undang-undang, dia tuduh rasis. Tapi sepatutnya mereka ni berusaha bekerjasama, membantu kerajaan yang sedia ada, macam mana nak bagi tahu rakyat, macam mana nak bagi tahu rakyat apa patut kita buat. Macam mana kita nak bagi tahu rakyat apa patut kita buat, macam mana kita nak pupuk perpaduan, hormat menghormati, toleransi beragama, toleransi kaum, mengikut lunas undang-undang yang telah ditetapkan dalam perlembagaan negara. Itu tentang Muafakat Nasional tadi. Jadi bukanlah nak kata Muafakat Nasional lebih jaya bila menang kursi pilihan raya banyak. Tak semestinya. Kalau itulah tanda ukur dia, contoh kerajaan sekarang lah kan. Kerajaan walaupun ditubuhkan secara ad hoc itu, Perikatan Nasional, kalau nak kira kerusi paling banyak, UMNO kot. Tak? Tapi UMNO tak pegang pos penting pun dalam kerajaan. Tapi kita nak tunjukkan itulah maknanya dengan muafakat tadi, kita memberi laluan. Kita nampak itu lebih utama, itu lebih baik, silakan. Tak semestinya kita menang kursi banyak, kita nak jadi kerajaan sepenuhnya. Tidak. Tetapi apa yang dimasukkan oleh Presiden PAS, sekalipun kita menang, dan kalau kita lihat ada yang lebih bijak, lebih baik daripada kita untuk mentadbir negara ini, silakan. Dan tak semestinya kita nak pegang semua. Ini kan belum apa-apa, semua nak sama. Okey, itu yang pertama lah tentang muafakat. Yang kedua tadi apa dah lupa. Dia bila santai ni jadi macam tu lah. Kita boleh nak Yang kedua Jawab dah. sudah jawab sekali. jawab sekali dah. Sekali kan. Orang hebat. Sekali harung. Sekali. Sebiji batu 2 ekor mati. Masya-Allah, masya-Allah. Dia panggil istilah kill two birds in one stone. Maknanya kita bunuh 2 burung menggunakan satu batu. Cuma satu saya ya. saya tertarik tadi apa yang Datuk sebut tentang when you stop reading, you stop leading. Pada saya, ini pesanan saya lah pada anak-anak muda lah, generasi muda. Kita ni muda juga Datuk, cuma dah lewat sikit. Tentang membaca ni. Membaca ni, negara kita Malaysia ni kalau kita lihat kadar literasinya tak berapa bagus. Banding dengan negara-negara lain. Pengalaman saya lah bila berjalan ke negara lain. Ada sikit lah pengalaman, tak banyak. Ada sikit pengalaman bila berada di Jepun, di Taiwan.
tengok orang-orang di negara maju, so-called dia kata negara maju ni Jepun lah. Memang membaca ni satu budaya yang memang tak jadi, orang kata memang budaya baik rakyat dia. Ya. Dia duduk dalam orang kata dalam Shinkansen tu, kereta api laju tu, duduk saja dia pegang buku. Buka buku, bukan pegang buku, buka buku. Bukan buku tu tak ada. Buka buku dia baca. Nah, kita ni ialah kita ni datang bertandang kan. Kita Yeah. duduk buat observation orang kata. Boleh kata kebanyakan dia duduk, dia tak duduk saja. Itu pun membaca juga. Membaca. Dia tengok orang tu Ialah membaca juga. kita membaca budaya orang. Maksud Maksud sayanya, Very good. negara maju ni rakyat dia memang rajin membaca. Allah. Kalau rakyat itu rakyat negara maju, dan itu sebab kita tengok kepimpinan dia. Bila rakyat dia macam tu, kepimpinan dia lebih hebat lagi lah. Ya. Jadi negara kita ni pun kena ke arah tu sebenarnya. Kena banyak membaca. Dan terutama yang nak jadi pemimpin ni. Kena banyak membaca. Kena banyak membaca dan menguasai bidang-bidang yang nak diterokai itu. Ya, ya. Kalau nak jadi pemimpin politik, kena bacalah buku-buku politik. Kena baca sejarah. Macam Datuk sebut tadi tentang kehebatan orang Melayu kita, orang Melayu Islam. Tentang kehebatan orang Melayu di Nusantara ni, zaman Kesultanan Melayu Melaka. Ya. Contohnya lah. Bahkan sebelum daripada itu pun, orang Melayu ni hebat sebenarnya. Ya. Jadi, takkanlah kita nak padamkan sejarah tu, kita nak lukis sejarah baru, orang Melayu ni mundur. Tak betul lah tu. Ya. Jadi saya serulah generasi muda khususnya orang Melayu kita. Ini bukan resis. Seruan ni bukan seruan resis. Ya. Seruan supaya orang Melayu ni bangkit. Ya. Kembalikan kegemilangan. Zaman orang kata, kalau kita nak benchmark Kesultanan Melayu Melaka tu sebagai satu kejayaan bangsa Melayu di dunia, sehingga kan satu sejarah mutakhir lah Datuk. Ya. Dulu orang duk tulis sejarah ni, orang pertama mengelilingi dunia kononnya Ferdinand Magellan. Tapi bila baca sebenarnya bukan Ferdinand Magellan. Ferdinand Magellan tak habis pun dia kelilingi dunia. Dia mati kat Filipina. Yang komplit putaran satu dunia tu orang Melayu punya. Orang Terengganu. Orang Terengganu pula tu. Dia satunya tu, yang kedua dia yang sebelah tunjuk jalan dia tu. Dia pemandunya sebenarnya. Pemandu. Itu orang Melayu. Dikenali Baik. sebagai nama di Nusantara ni Panglima Awang. Awak. Tapi ditulis dalam sejarah Enric. Dia nak juga kononnya orang yang mengelilingi dunia ni orang barat, orang Barat. apa. Dia tulis nama dia tukar nama jadi Enric. Ya. Sedangkan dia tu sebenarnya Panglima Awang. Allah. Ini Allah orang Melayu tak Akbar. boleh nak, orang kata nak rasa rendah diri tak boleh. Tak Macam boleh. Datuk sebut tadi lah. Allah. Duduk dengan sebelah orang hebat, kita rasa hebat. Orang Melayu ni dah hebat dah. Allah. Jadi teruslah jadi hebat. Tahun baru ni. InsyaAllah. Ini azam tahun baru. Allahu Allahu Akbar. Baik Tuan Haji. Tuan Haji, kita cuba raikan lagi Tuan Haji. Ya, silakan. Ada satu lagi soalan daripada Jangan soalan untuk presiden lagi lah. daripada saudara Haris Leong. Oh, dia lagi. Orang yang sama, dia sedang berinteract dengan kita Tuan Haji. Allahu Alhamdulillah Akbar. dia mengikuti secara penuh saya kira live yang kita bawakan pada malam ini. Jadi soalan beliau, saya melihat UMNO mempergunakan MN untuk membina kembali kuasa yang telah hilang. Mungkin ada nasihat daripada Ustaz Tuan Haji sendiri bagi memastikan perpaduan nasional ini benar-benar berlandas panduan agama. Jadi mungkin ada nasihat. Pada pandangan dia, dia melihat keadaan seolah-olah UMNO ni menggunakan platform MN ni untuk kembalikan kuasa yang telah hilang. Jadi mungkin ada nasihat sikit. Ini pandangan daripada saudara Haris Leong. Alhamdulillah. Tuan Saya Haji. sonok Datuk. Dengan komentar-komentar ni. Ini bukan yang pertama sampai kat saya ni. Ya. Oh, banyak. Tapi very good. Very good. Idea bagus dia. Sebelum ni, banyak mesej personal, WhatsApp, dekat Facebook saya pun orang tulis. Ya. Dia kata jangan percayalah UMNO ni. UMNO ni dia peralatkan PAS ya. PAS ni jadi orang kata apa, stepping stone. Stepping stone. Batu loncatan macam tu lah Haji Dia katanya. kata, pada saya ginilah. Tuan Guru Haji Adi, Presiden PAS pun selalu sebut. Benda yang akan datang ni ilmu Allah. Tak ada dalam ilmu kita pun. Ya. Allah. Jadi kita ni, kita dilatih. PAS ni Datuk PAS ni kita sebut PAS ni parti tarbiyah, parti dakwah. Selain daripada kita ni berdaftar sebagai parti siasah. Ya. Jadi dalam dakwah, dalam tarbiyah tu kita dilatih bersangka baik.
Ya. Bersangka baik. Wa imma apa sekalipun orang nak buat dengan kita ni, pertamanya kita bersangka baik. Kita jangan berprasangka sebenarnya maksud Ya, saya. ya, ya. Jangan cepat berprasangka. Ya. Walaupun sejarah melihatkan kita begitu, Ya. tetapi kita ikat diri kita bahawa seperti mana pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Dia kata maksudnya hadis tu dia kata orang mukmin itu tidak akan dipatuk binatang biasa dalam lubang yang sama 2 kali. Ya. Maksudnya di situ Rasulullah mengingatkan kita supaya berwaspada, Ya. berhati-hati. Tapi kalau kita nak kata UMNO ni memperalatkan muafakat nasional untuk kembalikan kekuatan dia, kegemilangan dia. Benda ni pada saya lah, secara peribadi saya boleh kata benda ni UMNO tak boleh semudah tu dia nak buat. Sebab bila bersama dengan muafakat nasional ini, yang melihat perkembangan muafakat nasional ni bukan setakat ahli UMNO ahli PAS. Bukan setakat ahli UMNO ahli PAS. Kan kita kata tadi awal tadi, kita kata muafakat nasional ni untuk ummah. Maknanya semua yang melihat, termasuklah saudara Haris tadi, dia melihat benda ni, maknanya dia pun anticipate. Dia melibatkan diri dia, dia pun nak benda ni berjalan dengan baik. Jadi bila timbul perkara ini, jadi tak semudah itulah UMNO nak memperalatkan. Tak semudah itulah UMNO sekiranya ada niat yang tak baik itu pada mereka. Pada saya lah, dia tak semudah itu dia nak buat. Sebab yang akan melihat kejayaan perjalanan muafakat nasional ini bukan semata-mata pemimpin UMNO, pemimpin PAS, bukan semata-mata ahli UMNO, semata-mata ahli PAS, tetapi seluruh rakyat Malaysia. Saya percaya, saya yakin seluruh rakyat Malaysia cintakan kedamaian, cintakan perpaduan. Tak ada siapa yang nak bergaduh. Gangster pun, Datuk minta maaf, gangster pun dia berpadu, Datuk. Ya, betul. Tapi dia sama dia. Ya. Sampai itu yang wujudnya kartel. Ya. Jadi benda ni kita pertamalah pada saya kita bersangka baik dan kita sama-sama jaga. Wa imma ahli PAS, wa imma ahli UMNO, walaupun bukan ahli parti. Kena sama-sama jaga, kena sama-sama pupuk muafakat nasional. Ya. Saya menyerulah supaya kita sama-sama teliti balik ataupun mentelaah piagam muafakat nasional itu. Apakah muafakat nasional ni semata-mata untuk PAS dengan UMNO? Itu persoalannya. Kita membaca piagam muafakat nasional itu, dan kita tanya pada kita kembali, muafakat nasional ni untuk ahli PAS, ahli UMNO saja ke? Jadi di situ nanti kita akan jumpa jawapannya. Sebenarnya muafakat nasional ni bukan untuk PAS, bukan untuk UMNO, tetapi untuk ummah. Ya. Sebab itu, tercetusnya piagam muafakat nasional itu hasil daripada himpunan perpaduan ummah. Itu kata kuncinya tadi, ummah tu tadi. Jadi saya menyerulah pada siapa-siapa yang berfikiran bimbang. Sebenarnya saudara Haris ni bukan dia berfikiran negatif, tak. Dia bimbang. Ya. Kebimbangan ni yang kita nak. Supaya bila ada rasa kebimbangan, kita semua akan berwaspada. Kita akan sentiasa berhati-hati. Dan kita menyerulah. Kita seru sahabat-sahabat kita dalam UMNO. Kita seru sahabat-sahabat kita dalam PAS. Jangan kita, pertama sekali pada saya, jangan kita berprasangka. Pertama. Yang kedua, kita kena terus sentiasa bermuafakat. Kita sentiasa berbincang macam mana nak bawa perpaduan ummah. Jangan kita kata, ini lain macam ni. Ada agenda personal ke? Ini yang puncanya kita yang boleh jadi sentiasa bimbang risau dan sentiasa tak nak jadi ni, tak nak jadi bersatu ni sebab kita sendiri timbulkan rasa syak wasangka tu. Jadi kita hilangkan prasangka, kita bersatu dan kita sentiasa cari jalan macam mana nak majukan atau macam mana nak jayakan muafakat nasional. Jangan kita berfikir negatif, ini ada agenda, ni ada agenda. Memang kita ada agenda. Agenda kita nak satukan ummah. Wallahu Okey. Allah. Sikit tambahan. Bagus. Pertama sekali kalau nak tengok sedikit dia punya KPI dia. Sebenarnya kejayaan bersatu ni, satunya jangka pendek. Satu jangka panjang. Yang jangka pendek nampak lah. Dah boleh duduk sekali. Bertukar dah sekali tu, itu jangka pendek. Boleh ngetes kan? Boleh ngetes sekali dah boleh bertukar lah kajian pun. Itu nampak satu. Baru start. Baru je. Baru bersatu sikit je. Belum banyak lagi tu. Dah nampak dah. Yang keduanya jangka panjang tadi. Kemudian bila kita sebenarnya orang kita berpolitik ni 24 jam. Yes. Mana? Tapi minta maaf. Yang apa nama yang tanya tadi? Saudara Haris Leong. Haris, thank you .
Yang lain kadang-kadang kita berpolitik 24 jam tapi tak matang-matang lagi. Tak matang je. Jadi kita ni Allahu Akbar. orang panggil separuh masak je. Jadi masak, biar masak tu tadi, antara ciri masak tu tadi bersangka baik. Very good lah. Jadi yang ketiga, saya tambah sikit. Bila nak bersatu, sebenarnya orang PAS pun kena muhasabah. Orang UMNO pun kena Ya. muhasabah juga. Dua-dua Maksud kena buat. muhasabah tu, peringkat bawahan sampai peringkat atasan dan kena ada tadi belajar tadi tu bukan sebelah pihak je, semua pihak kena belajar. Ya. Orang ada jawatan sebab kita rakyat perhati, Ya, ya. kuasa kita ada had, kita ada limit sampai nanti kalau rakyat dah mula sedar nakkan perpaduan, anda buat besar kepala lagi, Habis. nanti awak akan kerugian. Jadi dan ingat satu benda lagi. Setiap benda baik mesti ada halangan. Halangan dia sama ada halangan orang dalam yang memang munafik, yang keduanya orang luar yang tak seronok, yang ketiga musuh memang tunggu masa je. Jadi tolong fikir panjang sikit. Fikir panjang sikit, utamakan yang lebih panjang supaya kita apa panggil boleh bernafas panjang. Apa istilah apa dia panggil? Allahu Akbar. Long breath. Long breath apa tu? Supaya anda boleh fikir, boleh bernafas panjang. Kalau kita bersatu sekejap aja, matlamatkan dunia kecil, nanti anda bernafas tak panjang. Langkah semput, bila semput, kita muafakat kita tak panjang. Tapi ingat, bila kita sudah tadi bersatu, Allah suruh, insya-Allah Allah bantu kita macam tu YDP kita sebut. Kita tak tahu, orang merancang nak buat jahat tak tahu, tapi kita serah pada Allah. Bila anda serah pada Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa serah pada Allah, merancang serah pada Allah, Allah jaga. Bila Allah jaga, selamat. Selamat insya-Allah. Wallahu InsyaAllah. Allahu a'lam. Begitulah tadi antara jawapan yang telah dikupas oleh panel dan juga Tuan Haji serta Datuk terhadap persoalan yang telah disampaikan menerusi medium Facebook sebentar tadi. Jadi alhamdulillah Datuk dan juga Tuan Haji, sedar tak sedar kita sudah bersiaran secara langsung menerusi Kuarta Raja TV. Sudah hampir, kalau tengok di sini 1 jam 40 minit. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Rasa macam baru setengah jam, Santai Datuk. pun dah habis masa sejam. Mungkin santai tu yang rasa macam sekejap tu, saya rasa, Datuk. Jadi oleh itu mungkin kita boleh pergi sedikit kepada konklusi. InsyaAllah. Dan saya minta daripada Tuan Haji dan juga Datuk untuk berikan konklusi terhadap topik yang kita bincangkan pada hari ini, iaitu penyatuan Melayu Islam, ancam pembinaan negara dan perpaduan nasional. Jadi saya mulakan dengan Tuan Haji dulu dalam 3 minit kesimpulan terhadap topik yang kita bincangkan. Dipersilakan Tuan Haji. 3 minit tu panjang, tapi saya bagi pendek je. Pendek je lah. Berkaitan dengan topik tu, dari question mark kan. Yes. Ancam apa dia kata? Ancam pembinaan negara Pembinaan dan negara. perpaduan nasional. Question mark di situ. Jawapannya, dia tidak mengancam lah. Tidak mengancam. Bahkan kita perlukan dia. Betul. Kita perlukan perpaduan, kita perlukan orang kata apa, satu kefahaman untuk bersatu padu. Kerana dengan bersatu padulah kita akan dapat memajukan negara. Jadi kalau orang tertanya-tanya, ini bersatu padunya mufakat nasional untuk orang Melayu saja. Tidak. Tidak sekali-kali. Kita dah buktikan. PAS dah buktikan dengan memerintah di Kelantan hampir 30 tahun lebih dah. Daripada zaman almarhum Tun Aziz tahun 90 sampai sekarang. Dan kalau kita lihat perkembangan pemerintahan di Kelantan tu makin lama makin meningkat. Kemajuannya. Kalau kita tengok dia pencapaian per kapitanya, KDNK-nya semakin meningkat. Jadi kita dah buktikan bila mana pemimpin melaksanakan tugas tanggungjawab dia dengan mementingkan keadilan kesejahteraan rakyat, dengan menjaga perpaduan itu tadi, mengambil kira segala aspek kaum, bangsa dan agama, benda itu dapat kita jayakan bersama. Jadi maknanya, berbalik pada topik yang kita bincangkan hari ini, maknanya memang sangat penting kita bersatu. Dan dengan bersatunya itu, kita akan dapat membangunkan negara. InsyaAllah. InsyaAllah. Wallahualam. Okay, baik. Terima kasih kepada Tuan Haji. Datuk mungkin boleh simpulkan dan ada nasihat yang ingin disampaikan kepada penonton serta mereka-mereka yang sedang menonton dan juga mereka yang berada di luar sana lah, Datuk. Silakan, Datuk. Sebenarnya bersatu ni dia buah. Kalau pokok
buah, hasil dia. Hasilnya. Buah, pokok tak berbuah, tak berhasil lah. Jadi salah satu hasil buah ni ialah, hasil pokok ialah buah. Antara hasil kita ni ialah kita bersatu, manis bersatu macam buah. Pokok ni tuan-tuan, dia kadang masalah dia datang daripada masalah di akar. Ya. Di akar. Yang jadi masalah tak boleh bersatu sebab masalah di akar. Orang kita banyak cerita masalah pucuk. Jadi sebenarnya yang paling bahaya bukan mati pucuk. Mati akar tu Mati bahaya. akar. Lain macam punya pucuk. Allahu Dan akbar. maksudnya akar ni bila iman ada selagi tak kuat kat situ memang pucuk tak berbuah. Allah. Jadi kita kalau mati pucuk barulah cari bomoh. Sekarang ni masalah mati akar, imannya mati, akidahnya cinta Allah. Yang satu lagi poin saya ialah jadi tolong kuatkan iman orang pas. Dekat dengan Allah. Takarub dengan Allah, Allah bantu. Yang kedua, tolong bersatu ni tolong wariskan pada anak-anak. Cerita ke anak kita. Ya. Kita ayat ke satu, parti bersatu, cerita PAS UMNO bersatu. Jangan wariskan perpecahan. Kutuk depan anak-anak, besarkan cerita kisah lama depan anak-anak, ungkit lama. Jadi tak guna kita mengungkit cerita lama, kita nak bina tahun baru. Dengan azam baru, cara baru dan tahadu, saling bagi hadiah, saling mendoakan, minta dengan Allah Ta'ala supaya terus bersatu. Ini nikmat yang paling besar ni, nikmat umat paling besar. Ya. Paling seronok. Bayangkan kita jumpa UMNO PAS senyum, Assalamualaikum, jalan bersama. Berpegang tangan. Dulu kat masjid. Tak boleh. Kat masjid boleh. Dulu kat masjid. Bersalam okey lagi. Bersalam okey. Keluar je curi slipper. Tahu? Allahu akbar. So banyakkan doa aku tahu. Banyakkan doa. Saling ziarah. Saling hadiah. InsyaAllah jauhi jadi buruk sangka. Tolong banyakkan husnuzan. Sangka baik. Sangka baik. Allahu Akbar. Allah alam. Terima kasih diucapkan kepada Datuk, Okey. dan terima kasih juga diucapkan kepada Tuan Haji Muhammadiyah Terima kasih kerana kembali. sudi meluangkan masa Sama-sama. bersama dengan Allah kita serta kru produksi Kota Raja TV Okey. untuk sama-sama kita membincangkan topik yang cukup signifikan pada malam ini. Allahu Akbar. Jadi saya kira sebelum kita mengakhiri dan kita berada di tahun akhir, Datuk, tahun akhir 2020, maafkan saya, dan Ya. insyaAllah besok, bukan besok, dalam beberapa minit sahaja dari sekarang kita akan menyambut tahun baru. 45 minit. 40 minit dari sekarang, tahun, insyaAllah kita akan menyambut tahun baru. Jadi kita mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada tahun 2020, kan? Dan kita welcoming kepada tahun 2021. Dan oleh itu mungkin sebelum kita berakhir dan sebelum kita menutup sembang santai janji sampai kita pada malam ini, mungkin Datuk boleh bacakan sedikit doa untuk sama-sama kita aminkan doa tahun baru dan juga doa penyatuan ummah, Datuk, insya-Allah, Datuk. Sebelum tu, Oh, bagi ya. saya seminit. Boleh, boleh. Oh. Boleh Tuan Sebelum Haji. Datuk baca doa penutup. Iya. Bagi saya seminit. Saya ambil kesempatan di sini lah. Pertamanya mengucapkan tahniah. Tahniah dan terima kasih kepada Jabatan Penerangan. Ya, Allahu akbar. Jabatan Penerangan PAS Kawasan Kota Raja cantik. kerana berjaya mewujudkan satu satu segmen aktiviti Jabatan Penerangan ini dengan melahirkan TV Kota Raja. Allah. Allah. Nama singkatnya KRTV. Kota KRTV. Raja TV. Oh, cantik. Dengan ini saya kita mengharapkan kita dapat menyampaikan maklumat kepada rakyat, khususnya rakyat di dalam Parlimen Kota Raja ini, maklumat terkini, Ya. tepat dan bukan nak sensasi. Kita nak terkini, tepat dan bermanfaat. Supaya dapat diambil oleh rakyat dan dapat menjadi garis panduan pada rakyat. Jangan mudah sangat terpedaya dengan tomahan-tomahan, terutama tomahan pada PAS lah. Jadi akhirnya sekali lagi tahniah dan terima kasihlah kepada Jabatan Penerangan PAS Kota Raja kerana berjaya mewujudkan Kota Raja TV ini. Dan kita ni slot yang pertama ni, Datuk. Allah. Allahu Kita akbar. ni orang kata pembuka lah. Perintis lah. Dia Perintis. belum rasmi lagi ni. Rasmi tu tengah duk bedak-bedak nak panggil saya pimpinan nak rasmi. Allah. Allahu akbar. Rasmi besok dia lain lah. Jadi tahniah dan terima kasih. Mudah-mudahan usaha kita ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita sentiasa berada di dalam jalannya yang lurus, insya-Allah. Insya-Allah, Allah. amin. Terima kasih. Okay, silakan Datuk. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amin.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا. أنت المقدم والمؤخر، أنت الأول والآخر والظاهر والباطن. Ya Allah, Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami selama ini ya Allah. Amin. Ampunkanlah kesilapan kami sengaja ataupun tak sengaja ya Allah. Bantulah kami untuk kami perbaiki diri kami untuk esok hari, untuk tahun depan ya Allah, untuk kami berkhidmat kepada agamamu ya Allah. Allahumma barik lana fi ilmina. Ya Allah, berkatkanlah ilmu kami. Amin. Berkatkanlah umur kami. Amin. Berkatkanlah rezeki kami. Amin. Berkatkanlah segala pemberianmu kepada kami ya Allah. Amin. Ya Rahman, Allahumma alif baina qulubina. Ya Allah, kama allafta baina al-ansar wal muhajir. Ya Allah, kau satulah di antara hati-hati kami. Amin. Hati pejuang PAS, Amin. hati sahabat kami orang-orang UMNO, Amin. hati umat Islam di Malaysia. Sebagaimana kamu pernah satukan ya Allah orang Ansar dan Muhajirin. Jadikanlah kami jiwa yang satu, hati yang satu. Dan ya Allah, berikanlah kepada kami, berikanlah kemenangan kepada Islam ya Allah. Amin. Tautkanlah hati pemuda-pemuda, remaja-remaja Amin. untuk mereka memilih bersama dengan Islam ya Allah. Amin. Ya Tuhan kami, bukalah pintu hati orang-orang yang memusuhi Islam, orang-orang yang masih belum Islam, supaya dapat menikmati hidayah Islam ya Allah. Amin. Semuanya menjadi hamba-Mu dan negara kami menjadi negara baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ya Allah, Amin. ya Tuhan kami, kau berilah kekuatan kepada pemimpin kami, para alim ulama kami Amin. yang banyak berjasa kepada kami, mendidik kami ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala. Walhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebagai penutup saya mewakili kru produksi KRTV, Kota Raja TV, ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada para panel kita, Tuan Haji Muhammad Diah dan juga Datuk Alhamdulillah. Ustaz Muhammad Zawi Yusof kerana sudi meluangkan masa bersama dengan kita. Terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh penonton yang menonton secara live dari mula sehinggalah ke saat ini. Jadi di kesempatan yang ada, di ruang yang ada, saya ingin mengucapkan selamat menyambut tahun baru 2021 kepada kita semua, kepada keluarga yang berada di rumah, kepada seluruh masyarakat dan rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Sama-sama kita doakan moga-moga perpaduan yang terbina kekal utuh serta menjadikan tahun 2021 ini sebagai tahun yang lebih bermakna kepada kita untuk melakar sejarah baru insya-Allah. Dan kita doakan juga moga-moga wabak COVID-19 yang sedang melanda negara, kita tengok dari hari ke hari digit tu tak kurang. Tuan-tuan dan sidang penonton semua, sama-sama kita doakan moga-moga Allah menghindarkan kita, Malaysia dan seluruh dunia daripada wabak ini, dan moga-moga kita dapat membina kehidupan yang baru selepas wabak ini insya-Allah. Jadi selamat menyambut tahun baru. Terima kasih kepada frontliners kita yang berjuang di luar sana. Jasa anda tidak dapat dibalas. Moga-moga Allah jualah yang membalas jasa anda dengan sebaik-baik balasan. Kehendaknya insya-Allah semoga kita berjumpa lagi di sesi yang akan datang. Sembang santai, janji sampai. Sekian dari saya. Fadlullah Al-Amin. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. Kita berjuang di atas jalan yang benar, tinggi di julang Haji suci Allahu Akbar. kita bersatu atas satu kalimah. La ilaha illallah. Kita berjuang menyampaikan risalah. Muhammadun Rasulullah.
bersatu atas satu kalimah La ilaha illallah. Kita berjuang menyampaikan risalah Muhammadun Rasulullah. Rapatkan saf, eratkan ukhuwah, taati pimpinan. Satu fitrah, satu royah, kerelaan Allah. Fastaqim, fastaqim, falnastaqim, kama umirna wa 'ala siratil mustaqim. Istiqamah, istiqamah, terus istiqamah, ikhlas benar teguh lurus bagai diperintah. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Selagi Al-Quran dan As-Sunnah menjadi pedoman dan rujukan, Kita akan terus beristiqamah sehingga di kurnia kemenangan. menggenggam bara di akhir zaman, penuhkan himmah dan pengorbanan. Walau dihina dan dikhianati, tekad dan langkah takkan berhenti. Fastaqim, fastaqim, falnastaqim, kama umirna wa 'ala siratil mustaqim. Istiqamah, istiqamah, terus istiqamah, ikhlas benar teguh lurus bagai diperintah. Kita berjuang di atas jalan yang benar. Ini julang. Hadi suci Allahu Akbar. Kita bersatu atas satu kalimah La ilaha illallah. Kita berjuang menyampaikan risalah Muhammadun Rasulullah. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. Selagi Al-Quran dan As-Sunnah menjadi pedoman dan rujukan, Kita akan terus beristiqamah sehingga di kurnia kemenangan. Menggenggam bara di akhir zaman, perlukan himmah dan pengorbanan. Walau dihina dan dikhianati, tekad dan langkah takkan berhenti. Fastaqim, fastaqim, falnastaqim, kama umirna wa 'ala siratil mustaqim. Istiqamah, istiqamah, terus istiqamah, ikhlas benar teguh lurus bagai diperintah. Fastaqim, fastaqim, falnastaqim, kama umirna wa 'ala siratil mustaqim. Istiqamah, istiqamah, terus istiqamah, ikhlas benar teguh lurus bagai diperintah. fastaqim, fastaqim, falnastaqim, kama umirna wa 'ala siratil mustaqim. Istiqamah, istiqamah, terus istiqamah, ikhlas benar teguh lurus bagai diperintah.